Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezeki pada petang hari ini, hari Isnin jam 5 petang. Seperti biasa saya akan live. Terima kasih kepada semua yang menonton live pada petang ini di dalam channel di dalam live page saya Fahmi Ramli, dan terima kasih kepada semua yang telah sehingga ke hari ini tak putus-putus menonton dengan perkongsian-perkongsian daripada saya, daripada tim saya, dan setiap sokongan daripada anda tersebut memberikan semangat kepada kami untuk terus berkongsi dengan anda tentang pengalaman-pengalaman kami, tentang kisah-kisah yang berlaku di dalam rumah tangga, khususnya isu-isu kekeluargaan di mahkamah rendah, di mahkamah syariah. So terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bertanyakan soalan, dan sehingga ada yang mungkin telah menjadi kita punya klien dan kemudian yakin dengan kita untuk mengendalikan kes, dan ada yang nak bertanyakan soalan dan sebagainya. So terima kasih atas sokongan-sokongan tersebut. Dan yang paling penting sekarang ni adalah saya nak mendoakan kepada anda semua yang berada di zon merah, yang berada di PKP, negeri yang melalui PKP, supaya anda semua berada dalam keadaan yang selamat, sihat, sejahtera, dan mudah-mudahan kita dapat kekal menjaga penjarakan fizikal serta sosial walaupun di mana kita berada. Dan insya-Allah kami daripada negeri yang mungkin tak kena PKP, tapi sebenarnya saya pun rasa macam nak kena PKP juga, sebab kita dekat, utama macam saya dekat Sungai Petani ni, Kuala Muda dah zon merah, walaupun dekat Kedah PKPB, tetapi kita masih juga dalam penjarakan yang menjaga dalam keadaan berjaga-jaga. So assalamualaikum semua dan selamat petang. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Dan mungkin video ini nanti siapa yang tak sempat untuk tonton secara live, secara langsung begini, dia mungkin akan tonton pada hari esok, ataupun bila video-video yang kita dah post dekat YouTube. So terima kasih banyak-banyak atas sokongan tersebut. Bagi yang belum join ataupun belum subscribe YouTube channel saya, Fahmi Ramli channel, anda boleh tengok. Sebab kita tahu dekat Malaysia ni, orang Malaysia dia sangat dekat video-video ni kita sebut YouTube. So kita mempermudahkan untuk anda yang mungkin nak menonton perkongsian-perkongsian yang sebelum ini, kita ada post dekat channel kita, dekat YouTube channel Fahmi Ramli channel. Dan mungkin juga sekarang ni trend yang orang suka tengok perkongsian-perkongsian ni melalui Telegram. Kita pun ada channel Telegram kita, Fahmi Ramli Official, dan di situ kita akan ada perkongsian-perkongsian setiap hari, mesti akan ada. Kita takkan biarkan anda terputus dengan maklumat, supaya anda sentiasa gain more knowledge. Sebab dalam page ini, dalam saya punya live, setiap perkongsian saya tersebut lebih menjurus ke arah memberikan maklumat dan perkongsian kepada wanita-wanita, khususnya wanita yang sudah berumah tangga, wanita yang mungkin dalam fasa perceraian, yang tak tahu, ataupun mungkin orang yang ada isu selepas perceraian, dia ada isu yang tertentu. Jadi amat bagus untuk anda semua follow info-info yang menarik. Dan saya suka nak ingatkan satu perkara, sebab orang ingat bila kita sentiasa berkongsi hal berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan ni, saya bimbang satu perkara, mereka ingat kita adalah orang yang bertujuan untuk counselling, iaitu memberikan khidmat nasihat seperti runding cara rumah tangga. Sebenarnya itu bukan kepakaran saya.
Sebab walaupun kalau yang ni anda semua kena faham satu perkara, okey. Bila kita sebut runding cara kekeluargaan, bila anda tiba ke peguam syar'i, dia bukan tempat untuk anda berharap untuk baik balik rumah tangga. Okey. Anda perlu beza sebab ada orang fikir macam saya ni kerja dekat pejabat agama. Ustaz dekat pejabat agama. Bukan, okey. Bila kita sebut runding cara kekeluargaan Islam dengan peguam syar'i, apa yang saya bantu anda adalah memberikan info ataupun maklumat bagaimana anda perlu lalui prosesnya secara perundangan di mahkamah syariah. Okey. Jadi ada orang yang PM tanya kat kita macam mana nak buat suami saya curang dan sebagainya. Bila kita bagi nasihat macam tu, dia kata, oh bukan ke ini tempat untuk macam nasihat suami isteri? Bukan. Saya tak ada kepakaran untuk menasihat baik balik. Okay? Apa yang kita ada adalah kepakaran untuk mengendalikan kes-kes ataupun memberikan info berkaitan dengan isu di mahkamah syariah, bagaimana anda perlu lalui prosedur dan apa yang perlu anda bersedia. Itu beza. Sebab saya nak setkan mentaliti terlebih dahulu. Kita berkongsi ni bukan tujuan untuk anda, saya galakkan anda bercerai. Tidak, okey. Saya pun tidak pernah berharap untuk anda bercerai. Yang tu satu kepastian. Okey. Tapi andai kata ujian yang mungkin Allah turunkan kepada orang ni, kepada anda dalam keadaan ujian yang anda dah tak mampu lagi nak tanggung, maka anda melihat perceraian itu adalah jalan yang terbaik bagi diri anda, maka itu tidak salah dalam Islam. Okay? Sebab ada orang kata, oi ni duk cerita pasal suruh cerai. Tak, saya tak suruh cerai. Tapi kalau kata dah nak lalui proses tersebut, maka adalah penting untuk anda tahu beberapa perkara ataupun beberapa ilmu yang perlu anda lalui, yang boleh anda aplikasi di mahkamah syariah. Sebab ada orang dia tak tahu function pejabat agama, dia tak tahu function mahkamah syariah. Kadang-kadang mahkamah syariah dengan pejabat agama ni dia satu bangunan, dia duk pergi dia tengok apa-apa isu sikit pergi pejabat agama. Dia tak tahu mahkamah syariah ni tempat apa. Dia bukan tempat untuk faraid sahaja. Okey, tapi tempat bagi orang yang nak bercerai, yang ada lafaz perceraian, yang nak tuntut sesuatu hak. That's why kalau tak ada orang berkongsi perkara tersebut, saya bimbang anda mungkin tidak ada pengetahuan dan anda akan buat macam-macam keputusan yang boleh menyebabkan anda sesal di kemudian hari. Faham? Salah satu kekesalan tersebut adalah bila saya nak berkongsi tentang isu petang ni, iaitu isu berkenaan dengan suami yang hilang. Okay, hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak, tak tahu pergi mana. Okay, kalau cerita masa PKP ni pun sebenarnya ada tau orang yang dia dalam tempoh PKP ni, suami dia dah hilang, tak tahu pergi mana. Dia kata nak keluar, kemudian nak keluar macam tu sahaja. Tapi sampai dia tak ada kabar berita. Ada orang yang mungkin dia bergaduh. Okay? Bila dia bergaduh, kemudian ada yang bawa diri. So yang bawa diri ni selalu kita dengar cerita perempuan lah. Perempuan lari bawa diri balik ke rumah mak, balik ke rumah keluarga. Tapi ada juga keadaan yang mana suami ni lari bawa diri. Suami lari bawa diri, kita pun tak tahu pergi mana. Bila kita tanya dekat kampung, mungkin dia balik rumah mak dia ke, mak dia pun kata tak ada. Ada orang yang mungkin suami ni dia dah tak ada keluarga siapa-siapa, dia lari, dia belah macam tu sahaja. Ada juga keadaan yang lebih teruk, bila orang ni dia lari dalam keadaan sebab dia ada hutang. Bila dia ada hutang, kemudian dia tinggalkan anak isteri macam tu sahaja. Sama macam isu yang saya nak kongsikan kepada anda pada petang ni. Dan sebelum tu saya nak minta anda tolong tekan share, tekan butang kongsi. Okay? Kat sini kalau anda pakai perkataan bahasa Inggeris ada tekan perkataan share. Tapi kalau kata ada pakai bahasa Melayu, tekan kongsi. Okay? So supaya kita dapat sebar luaskan. Okay, so isu berkenaan dengan suami yang lari ni, yang lari hilang tanpa jejak, apa yang kita nak buat? Itu tajuk kita petang ni. So bagi orang yang
diletakkan ujian sebegitu, sama macam kisah yang saya pernah kendalikan ni, dan lebih, saya rasa kisah ni dia menjadi satu benchmark untuk kes saya sendiri juga, pengalaman saya, yang mana ada seorang wanita ni, dia kahwin awal usia. Kahwin muda. Trend-trend sekarang ni, trend yang saya tak kata salah tau kahwin muda ni, kahwin awal. Tetapi kalau kata tak sanggup untuk tahan ujian, mohon bertahan sekejap. Sekarang ni orang tak heran sangatlah kalau kata kahwin lambat pun. Isu cerita anda tu ke, bujang telajak ke, whatever is it, orang tak heran, orang tak ambil peduli dah benda tu. Sebab yang paling penting adalah siapa yang mampu survive dalam tempoh perkahwinan sekarang ni. Kalau orang dulu dia mungkin duk kata apa, anak dara tua, bujang lapuk dan sebagainya sebab tak kahwin lagi. Tapi lah ni orang dah tak lihat dah, kalau kata kahwin awal pun dia bukan memadamkan status tersebut. Orang pun dah beware tentang isu perkataan-perkataan yang agak sensitif ni. So lebih penting adalah bagaimana kita survive, bagaimana kita mengendalikan perkahwinan tersebut. Jadi isu yang berlaku kepada cerita saya ni adalah pasangan ni dia kahwin di awal usia, kahwin muda. Kira habis sekolah tu kahwin lah. So bila habis kahwin tu kira jenis kawan-kawan kenal sekejap kemudian kahwin macam tu, terus kahwin dengan semua tu, tengok-tengok kan, tak sampai 5 bulan. Tak sampai 5 bulan perempuan. Kata orang inai masih di jari lagi. Jadi bila tak sampai lagi 5 bulan, apa yang berlaku adalah suami ni pun muda lagi, muda cek-cek. Kata orang Kedah yang panggil muda cek-cek lagi lah. So dia lari tinggalkan bini dia ni, tinggal macam tu sahaja. Sebab dia ada hutang. Dia ada hutang yang yang tinggilah, okey, tinggilah. Yang dibuat atas diri dia sendiri. Dia bukan hutang bank tapi hutang dengan Along. Jadi buat hutang dengan Along dan sampailah dia lari tinggalkan macam tu sahaja. Isteri ni dia tak tahu tentang perkara tersebut. So perkara ni dia tak tahu. Dia tahu kata laki dia ni pagi tu dia kata nak pergi kerja, kemudian sampai petang tak balik dah. Dia tak balik dah. Kemudian dia tunggu petang tu, yang datang ke rumah petang adalah laki lain. Faham? So laki lain. So ada 2 orang laki. Laki tu mai tanya, cari suami dia. So dia bagi tahu kata tak balik kerja lagi. So dia suruh telefon apa semua tu tak angkat, engage semua tak dapat. So apa yang dia risaulah. Mujurlah pada ketika itu wanita ni dia tinggal bersama dengan abang. Okay, dia tinggal bersama dengan abang dia. Jadi dia rasa masih selamat lagi lah. Cuma bimbang juga bila ada orang asing mai duduk depan rumah, mai cari suami dia. Bila tanya dia kata sebab suami dia ni ada buat hutang. Jadi dia kata tak tahu. Jadi depa ni tunggu depan rumah. Anda bayangkan, tunggu depan rumah ni tanpa kita dapat call suami kita balik ataupun tidak, kita pun akan rasa macam tak senang duduk. Depa ni pun tak belah-belah. Sampailah malam dia tunggu tak balik-balik juga. Orang yang duduk depan rumah tu dia bagi tahu kata dulu lelaki ni bagi tahu sebab kalau tak boleh bayar dia akan letak cagaran. So cagaran dia apa dia? Cagaran dia adalah isteri sendiri. Anda bayangkan situasi yang berlaku kepada wanita tersebut. Of course lah wanita ni takut dan sebagainya. Mujuklah dia bersama dengan abang ni masa tu. Jadi depa ni nego dan sebagainya. Depa yang orang yang gertak tu pun yang macam nak kutip duit tu pun depa pun tak nak kata apa sangat sebab depa pun bukan nak sangatlah dekat isteri ni. Yang penting depa nak lelaki ni bayar duit balik. Tapi depa tak dapat. So nego depa balik dan kemudian selesai macam tu saja. Jadi depa pun tak dapat jumpa lah lelaki tersebut, tak dapat jumpa dekat mana dia duduk, dan bila pergi kerja tu kita tak tahu balik kerja dah tak ada dah. Segala barang masih ada tapi dia takkan ada dekat mana-mana.
So apa yang berlaku, dia pergi tanya dekat family. So bila nak pergi cari family mertua ni, family mertua pun dah tak duduk kat situ dah. Jadi ada yang kita yang dah lari ni. So lari hilang tanpa jejak. Ini yang membuatkan saya membuat perkongsian ni. Okay, so bila hilang macam tu, apa yang berlaku, wanita ni dia rasa macam confused. Sebenarnya apa yang berlaku ni, sebab baru 5 bulan. Kalau orang lain 5 bulan ni dia masih elok lagi, masih ada macam honeymoon time lagi lah kan, baru 5 bulan tak sampai setahun lagi, anak pun belum ada lagi. Jadi bila dah keadaan yang sampai hampir tergadai diri tersebut disebabkan suami yang lari daripada hutang alung ni, jadi apa yang berlaku, wanita ni pun datang bertanyakan apa yang dia perlu buat. So persoalannya kepada dia dan mungkin kepada anda yang berlaku, anda masih nak teruskan lagi ataupun tidak perkahwinan tersebut? Of course, apa yang dijawab oleh wanita tersebut adalah memang dia tak maulah, sebab dia menjadikan isteri sendiri sebagai cagaran kepada bayaran hutang tersebut. So saya kata daripada bulan berapa, masa dia datang tersebut, dia dah melalui dalam 3-4 bulan. Jadi bila 3-4 bulan tersebut, kita kata kita dah boleh buat permohonan cerai taklik. So dalam sijil nikah, so lepas akad nikah kan biasa pasangan dia akan sebut, jika sekiranya aku, saya sebut nama suami, meninggalkan isteriku, nama isteri selama 4 bulan qamariah berturut-turut, gitu. Atau aku tidak memberikan kepadanya nafkah selama 4 bulan qamariah berturut-turut. So ikut negeri. Kecuali satu negeri saja tak ada lafaz taklik. Okay, jadi kita menggunakan section perceraian taklik, section 52. Section 53, 52 kot. Section 50/1. Saya pun lupa sebab enactment tak duduk kat depan mata ni. Okay, so kita guna perceraian cerai taklik dan kita filekan di mahkamah sebab suami hilang tanpa jejak. So apa yang kita perlu tahu sekarang sebagai seorang wanita yang mungkin ada situasi yang sedemikian, anda perlu tentukan sendiri. Kalau dalam kisah yang saya kongsikan tadi ni, mungkin ia akan melibatkan kepada emosi kita yang geram dan sedih, dan mungkin kita akan membuat keputusan tak mau teruskan lagi perkahwinan. Tapi ada setengah orang yang dia tak mahu perceraian ni berlaku dan dia sanggup tunggu pasangan tersebut. Sebab kalau nak kata hilang mati, dia mesti ada pengetahuan, okay? Mesti disahkan mati. Contoh dia, kita pergi kat Jabatan Pendaftaran Negara, kita tak tahu, kita just nak pergi check aja, dia tengok, dia kata, oh memang dah disahkan mati. Okey, contoh. Ataupun yang lebih relevan sikit, macam minta maaf ke ahli keluarga yang ada kaitan, cuma saya nak isukan situasi dia, macam MH370. Okay, macam situasi MH370 yang mana kita tahu situasinya kita tak tahu nak kata dia hilang kat mana. So dia hilang tanpa jejak. So bila hilang tanpa jejak dah lebih bertahun-tahun ni, kita dah boleh iktiraf perkara tersebut sebagai anggapan kematian. Okay. Cuma kalau kata anda dah tak mampu untuk nak tanggung perkara tersebut, anda mungkin nak teruskan dengan kehidupan yang lain, so anda boleh filekan perceraian. Tak semua orang, dia bukan automatik perempuan, sebab ada orang diingat bila suami dia tinggal rumah macam tu saja automatik. Anda ambil balik sijil nikah anda, cuba baca betul-betul. Okay. Lafaz taklik tersebut, dia sebut kata apa? Saya tak ada kat tangan tapi saya ingat secara kesimpulan. Dia kata, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku tidak memberikan nafkah kepada dirinya, sama ada aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya, atau aku menyakiti tubuh badannya, jika, ni penting ayat ni, jika dia mengadu kepada mahkamah dan sabit aduan tersebut, maka tertalaklah dia dengan talak khul'i RM RM10. Itu contoh yang di Kedah.
Dan nama lah dekat negeri lain pun kebanyakan dia lebih kurang sama. Dia menggunakan pakai tebus talak RM10. Tapi yang paling penting tu yang saya nak highlightkan adalah bukannya suami tinggal 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 30 tahun semua tu terus automatik. Dia tak automatik perempuan. Okay? Sebab dia ada perkataan jika dia mengadu kepada mahkamah dan sabit aduannya, itu bermakna anda perlu membuka kes perceraian. Sama ada cerai taklik, betul lah cerai taklik lah yang kita isu ni, ataupun kita boleh juga tuntut fasah. Fasah atas alasan tak bagi nafkah tersebut. Cuma dalam keadaan orang yang suaminya lari tinggal daripada rumah, so biasanya kita akan menggunakan pakai cerai taklik. Cuma orang wanita yang berasal daripada Perlis, so menikah kat Perlis, dia tak ada taklik, dia tak menggunakanlah taklik ni. Dia tak adalah cerai taklik tersebut. Okay, so dia mesti diadukan, mesti buka kes, mesti bicaraan ni di hadapan hakim. So dia ada prosesnya, dia kena mula dengan saman, dia kena mula bicaraan. Dan bila isu orang yang hilang, so penyampaian samannya mungkin akan melibatkan kepada pengiklanan akhbar. Pengiklanan akhbar. Contoh dalam situasi biasa, kalau kita nak memfailkan perceraian di mahkamah, saman yang kita buat, kita akan serah kepada suami. Okay? Sebab suami mesti terima. Tapi kalau kata suami hilang, bagaimana kita nak buat serahan saman tersebut? Okay? Jadi dalam undang-undang, bila seorang suami ni hilang, dia mesti dibuat penyampaian tersebut secara penyampaian ganti, iaitu penyampaian secara pengiklanan ataupun tampalan di dalam akhbar. Akhbar tempatan yang diiktiraf. Maksud diiktiraf ni kalau ikut dalam pengamalan kita, dua, iaitu utusan dan juga berita harian. Dia kadang-kadang tak boleh Metro dan tak boleh Sinar Harian. Sebab harian Metro ni dia tak macam mana, dia diisytihar sebagai akhbar tabloid. Macam itulah. Yang keduanya, Sinar Harian sebab dia daerah-daerah kan, dia macam zon utara, zon pantai timur, zon selatan. Jadi mahkamah lebih prefer untuk buat tampalan akhbar tersebut, akhbar utusan ataupun berita harian. Okay, so iklan akhbar, macam anda pernah tengok tak? Pernah tengok tak kalau kata beli surat khabar, beli paper. So kalau beli paper tu kan, anda tengok buka paper tu, ada bahagian yang kecil-kecil tu kat belakang. Notis mahkamah hak kecil note tu. Hak kecil note tu lah. Yang coek tu lah. Itu yang dinamakan penyampaian ganti. So orang yang mungkin suami dia hilang tu, dia nak failkan cerai taklik tersebut, dia mungkin akan melalui proses iklan akhbar tersebut. Tapi yang pentingnya adalah kes untuk suami lari hilang ataupun lari tinggalkan isteri dan anak-anak ni, dia bergantung kepada isteri tersebut. Sama ada dia nak teruskan perkahwinan itu dengan mengharap suami dia pulang, ataupun dia boleh untuk failkan perceraian di bawah alasan tinggalkan tanpa sebarang nafkah tersebut. Okay, alright. So atas diri sendirilah. Ada orang dia sanggup tunggu. Okay, dia sanggup tunggu. Tunggulah. Tu kalau mampulah tunggulah. Kalau tak mampu nak move on, boleh nak cari jodoh yang baru, nak life yang baru, anda boleh filekan perceraian. Okay, cerai taklik ataupun cerai fasah dengan alasan tak dapat nafkah, dan anda menanggung nafkah diri anda sendiri selama lebih 4 bulan. Qamariyah. Okay, alright. Kita ambil sikit lah soalan. Okay. Panjang last kali printing. Saya panggil Puan Syafawati lah. Syafawati printing. Tuan Fahmi Ramli, saya ada benda tanya Tuan dan nak sangat jawapan dari saya. Okay. Soalan saya nak tanya hakim sebelum ni dah keluarkan perintah sekian-sekian. Kita apa tu. Kemudian next date hakim tu tukar hakim baru pula. Kemudian hakim tersebut tak follow perintah yang dah hakim sebelum ni dah buat. Boleh ke macam tu? Saya tak boleh terima keputusan kes yang sekarang sebab telah menukar perintah yang dah hakim sebelum ni dah buat.
sebab kes saya dah pengkomitel, dah tahap waran dan penjara. Boleh tolong jawab? Wish, kes apa puan? Saya macam ni lah puan. Kalau dalam isu untuk memberi ulasan tentang kes, saya tidak boleh bagi tahu macam tu terus sebab agak prejudis ataupun agak tak bagus sebab dalam bila kita sebagai peguam syar'i ini, kita tak boleh nak buat judgemental, kita tak boleh nak kritik benda yang kita tak tahu macam mana benda tu berlaku sebenarnya. Macam contoh baru-baru ni ada isu berkaitan dengan apa, Puan Mona Din yang dia apa, dia viralkan tentang isu scam poligami. Jadi saya pun tak berani nak kacau benda tu. Kita pun tak berani nak ulas dan sebagainya. And then bila kita dapat tahu daripada pihak mahkamah sekian-sekian ni, baru kita faham. So sama macam dalam kes puan ni, saya tak boleh buat macam tu sebab dia agak prejudis. Prejudis ni maksudnya kita bersangka buruk, kita ada niat yang buruk untuk nak condemn satu perintah ataupun benda yang telah dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Dan kalau isu ni, pada saya sebaiknya kalau kita tak puas hati, puan boleh buat rayuan. Okay, puan boleh buat rayuan. Sebab kes di mahkamah syariah, dia mesti selesai dengan syariah, dengan undang-undang. Saya tak boleh kritik daripada luar. Okay, saya minta maaf soalan ni puan. Puan Nurul Huda dah 2 tahun saya digantung. Jadi kalau dah digantung tu tinggal lagi keputusan puan lah. Kalau puan nak terus digantung, puan yang pilih untuk digantung. Kalau puan yang pilih nak keluar, so puan kena berusaha untuk keluar dengan membuka kes di mahkamah syariah. Alright. Adik Miza ni daripada hari tu lama sangat dia panggil saya Ustaz Fahmi. Saya pun tak tahulah. Hari ni kan saya pakai blazer ni. Saya pakai blazer ni untuk live je. Kalau ikutkan saya pakai jeans tau. Saya pakai jaket jeans. Nampak macam gangster Yakuza ni. Okay. Janganlah panggil saya Ustaz. Saya dah habis hilang dah ni. Janggut apa pun tak ada ni. Nak Ustaz lagi Adik Miza ni. Alright. Cik Syafiq Safwan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Macam mana kalau isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran dan juga isteri minta cerai? Boleh ke perceraian itu berlaku? Okey. Siapa pun boleh failkan perceraian. Sama ada suami yang keluar rumah dia nak failkan perceraian ataupun isteri yang lari keluar rumah dia failkan perceraian. So apa yang bezanya adalah kita kena tahu perceraian apa yang dipohon tersebut dan dia kena ada merit. Merit case. Contoh biasa keadaan yang berlaku isteri lari keluar rumah, isteri lari keluar rumah kemudian dia failkan perceraian. So bila dia failkan perceraian, kita kena tahu perceraian ni dia ada beberapa jenis. Ada perceraian cerai taklik, ada cerai biasa, ada cerai fasakh, ada tebus talak dan sebagainya. So biasa yang orang failkan adalah fasakh ataupun cerai cara baik. Cerai cara baik bagi isteri yang keluar daripada rumah. Jadi kalau kata isteri failkan perceraian cara baik, maksud cerai cara baik ni dia mohon untuk kita sebagai suami melepaskan dia secara baik di dalam mahkamah. Jadi atas suamilah untuk nak lepas untuk menceraikan isterinya. Jadi yang tu tak perlu kepada merit. Maksud merit ni tak perlu kepada alasan yang panjang. Cukup sekadar alasan tu tak sefahaman sahaja. Dia tak perlu nak cerita tentang aib dalam kain, luar kain dan sebagainya. Cukup kalau kata perceraian tu cerai cara baik, cerai Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam, dia perlukan kepada lafaz cerai suami, maka bergantung kepada suami nak menceraikan ataupun tidak. Tapi kalau kata isteri keluar daripada rumah, kemudian dia failkan perceraian tu secara fasakh ataupun cerai taklik. Jadi dia mesti ada alasan. Alasannya sama ada tentang nafkah ke, ataupun atas sebab pukul ke, atas sebab gagal nafkah batin ke dan sebagainya. So dia bergantung kepada alasan-alasan yang diberikan dan dia bukan sekadar alasan tapi dia mesti ada bukti dan mesti melalui perbicaraan. Jadi kita sebagai suami dan kita juga kalau mungkin sebagai isteri kena naik turun mahkamah lah. Naik turun mahkamah berkali-kali untuk proses perceraian tersebut dibicarakan. Sebab kita letak alasan kan, kawan ni pula menafikan. So lawan. Tunggulah mahkamah yang bagi keputusan. Okay. So atas kita.
Kalau kita rasa macam isteri dah filekan perceraian, pada saya tak ada benda lain lah. Hati tu dah tak ada. Saya sentiasa berulang kali sebut benda ni. Tok guru saya selalu cakap, masa saya sebelum jadi peguam lah, masa tu saya chambering. Saya pernah tanya soalan yang sama. Saya tanya kat bos saya, bos, berbaloi tak kalau suami nak naik turun mahkamah lawan kes fasah? Dia kata memang betul dalam undang-undang dia ada satu tuntutan untuk permohonan kembali taat, dan kemudian the end of permohonan kembali taat tersebut tujuannya untuk disabitkan nusyus. Maksudnya nak meminta kepada mahkamah supaya mensabitkan isteri ini nusyus, nak hakim sabitkan isteri ini nusyus. Dia tanya balik kat saya, tapi Fahmi tahu tak apa kesan nusyus tu? Saya kata saya tahulah sebab kita belajar. Jadi saya kata kesan nusyus tu adalah tak dapat nafkah. Betul. Dia kata kat saya betul. Bos saya tu kata betul. Jadi kalau kata tak dapat nafkah, dia kata hang rasa Fahmi, isteri tu kalau tak dapat duit nafkah, dia still boleh kerja ataupun tidak? Dia still boleh cari duit ataupun tidak? Kalau cerita zaman ni, dia kata memang boleh. Isteri sekarang semuanya ada duit, boleh cari kerja dan sebagainya. Dia tak heran dah pasal nafkah. So, dia kata kat saya, yang bergelut, yang suami duk lawan naik turun mahkamah ni, dia kata lama-kelamaan menang jadi arang, kalah jadi abu. Dia kata saya sebab kalau hang lawan pun Fahmi, nanti hang rasa isteri tu nak patah balik mai tak? Dia kata, cuba hang bayangkan situasi hang peguam, okay? Dia kata hang bawa kes lelaki tu, so fasah tolak. Fasah ditolak. Kemudian isteri ni tak mau balik. Dia kata jadi apa jadi biar pi. Okey, so masing-masing tak biar pi tak apa. So tak ada rasa apa-apa. Kalau kata setakat nusyus tu tak dapat nafkah, duit still boleh cari. Jadi dia tak heran. Jadi apa yang berlaku, yang susahnya adalah kepada suami tu sebut sendiri sebenarnya. So suami ni of course lah, kalau kata dia nak menikah, dia ada pasangan lain, dah 2 tahun dah duduk tergantung, dia sendiri pun mungkin nak kahwin lain, ada perempuan yang mungkin suka dekat dia. Jadi nak nikah dia kena mohon poligami juga. Ada banyak isu yang mungkin akan berlaku. So dia kata kat saya, bincang supaya pihak-pihak ni faham dan dapat selesai dengan cara yang baik. Sama ada selesai cara baik tu iaitu suami tu mengorat balik isteri dia. Ni tok guru saya cakap lah. Mengorat balik, bukan dengan cara mahkamah, bukan cara lawan. Once lawan saja, hati tu dah tertutup. Belum masuk kandang lagi, masuk pembelaan, menafikan. Kata isteri tuduh kata suami tak bagi nafkah. Lepas tu suami kata bila masa pula aku tak bagi, aku bagi. So time tu berlawan lah kita panggil. So bila berlawan ni, anda jangan harap dengan perintah mahkamah tu boleh membuka hati isteri untuk pulang ke rumah balik. Okay? Sama macam orang pacak traffic light. Pacak traffic light tulis lampu hijau pun, lampu merah pun orang still langgak juga. Betul tak? Macam tu juga dengan perintah hakim. Hakim kata fasah tak edit, kena patah balik duduk dengan suami. Anda rasa nak patah balik? Yang itulah yang persoalan yang kita kena jawab. Okay. Panjang saya ulas tu lah tadi tu. Pilihan di tangan sendiri. Okay. Adam. Saya tak ada lama. Tuan, pada negeri Perlis yang tak ada taklik, perkara ni seakan menganiaya pihak wife, sedangkan taklik tu hak isteri supaya haknya terpelihara. Kesian pada wife yang akan nikah di Perlis. Baik puan, dia atas kuasa ataupun atas negeri tersebut. Okay? Dia bukannya satu kewajipan. Dan bila Mahkamah Syariah Perlis ataupun Majlis Agama lah, Majlis Agama Islam Perlis dia buat keputusan begitu, kita perlu hormati. Tapi dia tidak menafikan hak juga sebab dia masih ada fasah. Okay? Semua negeri ada fasah. Bezanya Perlis tak ada taklik sahaja. Ada orang yang taklik ni dia mungkin susah juga. Taklik ni jangan anggap macam mudah je untuk bukti. Tak mudah juga. Dia bergantung kepada pembuktian tu juga. Bila ada
pilih fasah. Fasah pun ada alasan, kata suami hilang pun ada juga, tak bagi nafkah pun ada juga. Okay, dia tak perlulah kesian pada wife, tak perlu pun, sebab dia masih ada peluang. Lainlah kalau dekat Perlis tu tak ada fasah, tak ada cerai taklik, dia hanya ada cerai biasa sahaja. Yang tu patut kesian. Okay. Panjang ni. Last saya ambil ni Puan Iza Nur Suhaiza, pengalaman saya suami hilang tanpa jejak, tiba-tiba hilang. Okey. Kami PJJ waktu tu atas tuntutan karier dia. Saya di Semenanjung, suami di Borneo. Langsung tak dapat trace. Wow, okey. Macam-macam effort dah buat, tapi masih gagal kesan dia. Dia pun tak datang bertugas kat tempat kerja. Hilang dari Oktober 2015 hingga 2018. Tup-tup raya pertama 2018 dia muncul kat rumah family dia. Dia call and lafaz talak 3 kat saya tanpa tahu apa sebab. Nyata bila dia siasat, dia dah kahwin kampung dekat sana, and isteri dia tak nak berpoligami, sedangkan pernikahan mereka panjangnya. So ni bukan soalan perkongsian. Ni contoh Alright. Saya rasa itu sahajalah untuk hari ini. Dan saya mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersalah bicara, dan terima kasih kepada yang menonton, yang bertanyakan soalan. Saya sangat-sangat hargai soalan-soalan daripada anda. Dan insya-Allah video ini akan dipost, akan diletakkan di dalam YouTube, dan siapa yang terlepas anda boleh tengok balik. Dan andai kata perkara ini berlaku kepada diri anda anggaplah ini sebagai satu perkongsian yang boleh membantu anda sendiri. Dan tak lain tak bukan, perkongsian ni untuk memberikan anda kefahaman sebenarnya. Okay, bukan untuk galakkan anda membuat sesuatu perkara yang tidak baik. Faham Dan saya doakan perkongsian ini memberikan anda lebih luas pengetahuan, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan Islam ni. Alright, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Terima kasih, mohon maaf andai kata ada tersilap bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.